Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 ini. Kita masih dalam tajuk berkaitan dengan Al-Quran, pelajaran yang ke-9 di bawah tajuk makanan halal lagi baik. Makanan yang halal lagi baik. Objektif pada pembelajaran tajuk ini adalah membaca dan memahami Suratul Baqarah ayat 168. Kita nak baca dan kita nak faham ayat ni. Yang kedua, mempelajari ciri-ciri makanan yang halal. Macam mana ciri makanan yang halal? Mengetahui perbezaan makanan halal dan haram. Dan yang terakhir, yang terakhir yang menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi nanti. Baik, kita lihat kepada ayat 168 ini. Allah SWT berfirman, qala Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sekali lagi. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Kita lihat kepada perkataan demi perkataan dalam ayat ini. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Ya satu perkataan. Ayyuha satu perkataan. Maka huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Walaupun nampak macam satu. Maka ini dinamakan sebagai mat jaiz munfasil. Ya ayyuhan nasu kulu mimma. Ya ayyuha. Kita sebut ayyuha. Jangan ayyuha. Besar sangat. Tak. Ya ayyuhan. Dengung. Ya ayyuhan nasu kulu. Kulu. Muncungkan mulut. Kerana dia ada dua. Kerana ada dhamma. Kulu. Mimma. Mimma. Jangan mimma. Tebal sangat. Besar sangat bunyinya tu. Mimma. Fil ardi. Fil. Letakkan hujung lidah pada tempat tumbuh gigi kaki atas. Fil ardi halalan. Halalan. Tebalkan dengung. Halalan. Tayyiban. Masukkan ke hidung. Tayyiban. Wala tattabi'u. Wala tattabi'u. Bukan tattabi'u. Tattabi'u. Khutwa, jangan khutwa, khutuwatis syaitan. Ta, buka mulut, tebalkan. Syaitan, jangan muncung, jangan syaitan. Okey. Syaitan. Innahu. Di sini kita panggil sebagai mat, kita panggil sini maksilah qasirah. Innahu. Sebab apa kita panggil maksilah qasirah? Tak ada hamzah selepasnya. Innahu lakum aduwwun mubin. Aduwwun. Terus masuk. Aduwwun mubin. Okey. Baik, kita lihat kepada maksud atau terjemahan bagi potongan-potongan ayat ini. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, kulu makanlah. Mimma fil ard, daripada apa yang ada di bumi. Yang mana? Halalan tayyiba, yang halal lagi yang baik. Makan, jangan makan yang haram. Makan yang halal. Allah perintahkan begitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u, jangan kamu ikut khutuwat, perancangan atau jejak langkah syaitan. Syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia, syaitan itu, lakum, bagi kamu, aduwwun mubin, musuh yang jelas, musuh yang nyata.
Kita lihat makanan halal, makanan yang dibenarkan oleh syarak, yang dibenarkan oleh agama, maka ini dipanggil sebagai makanan halal. Keharusan suatu makanan bergantung kepada aspek. Maknanya nak jadi halal harus untuk kita makan tu bergantung kepada aspek berikut, iaitu ramuan dari sumber halal. Benda-benda tu memang sumber dia daripada perkara-perkara yang halal. Cara penyediaan dan cara pemprosesan juga halal. Yang ketiga, cara mendapatkan makanan. Mana sumber duit kita nak dapatkan tu, sumber pendapatan kita nak dapatkan makanan tu, atau cara kita dapatkan makanan itu, itu dipanggil cara mendapatkan. Ada orang yang beli dengan duit riba, ada orang beli dengan duit curi, ada orang beli dengan duit dia menipu, dia berjudi, ada orang yang dia rampas makanan itu, dia curi makanan tersebut. Okay? Jadi ini cara mendapatkan makanan, juga menentukan halal dan haram makanan tersebut. Tuntutan mengambil makanan halal lagi baik. Ini potongan hadis. Di penghujung hadis ini disebutkan dengan thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'asa aghbar. Kemudian disebutkan cerita seorang lelaki yang berpanjangan musafirnya. Ash'asa aghbar, dalam kusut masai dan berdebu-debu dia ni. Badan dia, rambut dia berdebu. Kenapa disebutkan orang musafir? Kerana antara orang yang mustajab doa ialah orang yang bermusafir. Lalu orang bermusafir yang sepatutnya mustajab doa ini, dia pun yamuddu yadaihi ila sama, dia pun mengangkat tangannya ke langit, angkat tangan ke atas, lalu berkata ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Dalam masa yang sama, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghuzziya bil haram, dan kehidupannya itu disara dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, fa anna yustajabu lidzalik, macam mana dia nak jadi mustajab doa dia sedangkan dia semua serba-serbi dalam kehidupannya itu daripada perkara-perkara yang haram. Jawapannya ialah, maksudnya doanya itu tidak akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuntutan mengambil makanan halal lagi baik. Ini terjemahan bagi yang Ustaz baca tadi, boleh lihat dan nanti boleh petik daripada sini. Ciri-ciri makanan yang baik: bersih, berkhasiat, seimbang dan mengikut keperluan. Keperluan diri kita mana? Satu pinggan dah lah. Jangan sampai 5 pinggan. Nanti lebih memudaratkan kita pula. Ada orang pernah cerita ada pertandingan makan roti. Pertandingan makan roti, pertandingan makan roti canai. Orang paling hebat dia makan 15 biji roti canai habis. Tapi malangnya lepas tu dia minum air, mati dia. Wallahu a'lam cerita tu betul ke tak betul. Tapi ada orang ceritakan dengan ustaz. Akibat pengambilan makanan haram, hati jadi keras. Okey, hati jadi keras maknanya dia tak rasa buat dosa pun tak rasa, buat maksiat tak rasa, buat apa pun tak rasa. Menganiaya orang pun tak rasa salah. Okey. Kecerdasan minda terganggu. Menghafal, nak belajar pun payah ingat. Mungkin ada yang di kawan-kawan kita, mungkin kita tak tuduhlah. Mungkin ada yang sangat susah untuk belajar. Kemungkinan ibu bapanya tidak menjaga dari sudut makan minum daripada sumber-sumber yang haram atau tidak, ataupun kerjanya tidak amanah dan hasil dibawa balik untuk dimakan di rumah, menyebabkan pemikiran anak menjadi tidak cerdas dalam pelajaran. Tidak merasai kemanisan ibadat, maknanya dia tak rasa seronok beribadat. Orang lain seronok kalau dapat beribadat, dia rasa serabut, dia rasa malas, dia cuba nak mengelak daripada beribadat pada Allah SWT. Terdorong melakukan dosa. Orang ni juga mudah untuk melakukan dosa. Dia tak kekok untuk melakukan dosa. Kerana apa? Kerana makanannya daripada sumber-sumber yang haram. Berada dalam keluh kesah. Maksudnya dia ni sentiasa mengeluh. Sikit-sikit susah mengeluh. Sedikit saja ujian Allah dah mengeluh. Jadi kerana disebabkan makanan yang haram. Doa tidak mustajab. Ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Perbezaan makanan halal dan haram dari sudut aspeknya. Kita lihat. Aspek makanan dari sudut bahan. Bahan halal, halal dimakan, haram dimakan. Proses, kalau contoh sembelih mengikut syarak, sembelih tidak mengikut syarak. Dari sudut kandungan, bebas dari najis dan kotoran, dia bercampur dengan najis, bercampur kotoran. Dari sudut kebersihan, disimpan di tempat yang suci, disimpan di tempat yang kotor.
Sumbernya, sumber yang sah, sumber yang haram, sumber yang tidak sah. Okey, kita lihat kepada pengajaran ayat, kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan halal memberikan kesan yang baik terhadap kesihatan jasmani, kecerdasan minda dan kejernihan hati. Itu pentingnya makanan halal. Kita perlulah menjadi usahawan dalam bidang industri makanan supaya dapat menjamin kehalalan dan kualiti makanan yang kita kemakan ataupun masyarakat nanti nak makan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan yang menepati hukum syarak supaya dapat dijamin halalnya. Kita kena prihatin. Mungkin ada syarikat-syarikat yang bukan Islam, mereka keluarkan makanan, mereka letakkan tanda halal sedangkan mereka tak layak untuk meletakkan tanda halal. Jadi kita kena prihatin. Kalau kita dapati benda tu berlaku, kita kena cepat-cepat buat report kepada pihak yang berkuasa. Soalan kehebat, lebih kurang 48% penduduk negara kita mengalami masalah obesiti. Nyatakan pandangan anda tentang langkah untuk mengelakkan masalah di atas. Macam mana nak menangani masalah obesiti? Okey, jawapannya mengelakkan daripada makan terlalu banyak. Jangan makan banyak kerana ia boleh memudaratkan kesihatan. Bagi nasihat supaya jangan makan banyak kerana memudaratkan kesihatan. Kesannya, kesihatan tubuh badan dapat dikawal. Kalau makan tak banyak, boleh kawal kesihatan. Kesimpulannya, kita hendaklah bersederhana dalam semua perkara kerana ia merupakan sifat yang terpuji. Makan sederhana, kita buat apa-apa saja sederhana. Maka ini merupakan sifat yang dipuji dalam agama kita. Sebenarnya kita dah sampai kepada penutup. Sila jawab soalan di bahagian deskripsi. Like dan share video ini. Tekan watching sekali dan Ustaz sudahi dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.